Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya nak berkongsikan satu cara bagaimana kita nak mengedit penulisan kita sendiri. Okey, saya cuba sharekan sekarang. Okey. Saya harap dapat dilihat apa yang sedang saya share pada kali ini. Kalau seingat saya artikel ni pernah dihasilkan walaupun dia agak ringkas. So tapi artikel ni terlalu ditekankan. Masa saya menulis tu, saya menekankan fakta dan bagaimana saya nak menulis fakta tu dalam bentuk teks yang boleh dibaca. Tetapi saya tidak menekankan aspek lain. So dari segi editing, biasanya kita perlu lebih teliti. Contohnya kalau lagi segi bahasa yang lebih baik, dari segi susunan bahasa, kalau boleh kita baiki sekali dengan tata bahasanya. Okey, kita cuba tengok di sini. Keluarga bahagia mampu atasi kes buli. Kalau tengok di sini, tajuk pun saya rasa ada sedikit kekurangan. Kita boleh harus ringkaskan lagi sepatutnya. Keluarga bahagia atasi kes buli, saya rasa kat sini. Kita wujudkan satu persoalan. Kemungkinan boleh mengatasi, keluarga bahagia atasi kes buli. Sebab apabila tajuk dia perlu ringkas sebaik yang mungkin, seringkas yang mungkin So kalau tengok di sini, intro ni adalah intro. Membentuk keluarga bahagia adalah impian setiap insan kerana ianya menjanjikan kebahagiaan yang seringkali diharapkan. Kebahagiaan itu juga dikatakan mampu mengatasi kejadian buli terutama di sekolah-sekolah. Okey, saya nampak di sini ada dua. So saya turunkan. Okey, tengok di sini, membentuk keluarga bahagia adalah impian setiap insan kerana ianya menjanjikan kebahagiaan yang seringkali diharapkan. Kebahagiaan itu juga dikatakan mampu mengatasi kejadian buli terutama di sekolah-sekolah. Okey, saya nampak di sini membentuk keluarga bahagia. Keluarga bahagia adalah cara terbaik mengatasi kejadian buli yang seringkali berlaku pada masa kini, terutamanya di sekolah-sekolah. Di sekolah-sekolah rendah dan menengah di negara ini. Okey, ini satu tajuk yang ringkas. Keluarga bahagia adalah cara terbaik mengatasi kejadian buli yang seringkali berulang, yang seringkali berlaku pada masa kini. Okey, terutamanya di sekolah-sekolah rendah dan juga di terutamanya membabitkan sekolah rendah, sekolah-sekolah rendah dan menengah di negara ini. Okey, boleh di sini intro ada banyak cara. Kalau saya tengok di sini, seolah-olah intro yang dibuat ni sudah mencukupi untuk satu paragraf. Boleh juga kalau kamu nak buat dua paragraf keluarga bahagia adalah cara terbaik mengatasi kejadian buli yang seringkali berlaku pada masa kini, terutamanya membabitkan sekolah-sekolah rendah dan menengah di negara ini. Kita boleh wujudkan persoalan di sini. Bagaimanakah keluarga bahagia mampu
mengatasi kejadian buli berkenaan. Itu persoalan di sini. So ada dua kalau tengok di sini ada perbezaan dari segi intro yang pertama dengan yang kedua kalau tengok di sini intro yang pertama ni, membentuk keluarga bahagia adalah impian setiap insan kerana ia yang menjadikan kebahagiaan yang seringkali diharapkan kebahagiaan yang seringkali diharapkan. Kebahagiaan itu juga dikatakan mampu mengatasi kejadian buli terutama di sekolah-sekolah. Okey, ini beza dia. Yang satu lagi, keluarga bahagia adalah cara terbaik mengatasi kejadian buli yang seringkali berlaku pada masa kini, terutamanya membabitkan sekolah-sekolah rendah dan menengah di negara ini. Bagaimanakah keluarga bahagia mampu mengatasi kejadian buli berkenaan? Kalau saya buat yang ni, yang kedua. Memang sedap lagi segi nada bahasa, permainan bahasa yang dimainkan di bahagian intro yang ni. Tapi dia kalau terlalu bermain dengan retorik ataupun bermain dengan bahasa ni, kita bimbang pendengar ataupun pembaca kita rasa macam tertipu. Sebab tak semua orang boleh terpedaya dengan kata-kata manis kita. Jadi kalau bagi saya lah, saya akan pilih yang nombor dua tu, yang ni. Yang ni saya akan pilih yang ni sebagai intro saya. So yang ni saya akan delete. Ini biasa idea yang pertama Ini artikel ni ataupun rangka rencana ni dibuat selepas lebih kurang lebih daripada 3 hari. Baru saya tulis balik keluarga bahagia adalah cara terbaik mengatasi kejadian buli yang seringkali berlaku pada masa kini, terutamanya membabitkan sekolah-sekolah rendah dan menengah di negara ini. Okey, ada tak bahasa berulang kat sini? Ini berlaku pada masa kini, terutamanya kita ada bagaimanakah keluarga bahagia mampu mengatasi kejadian buli berkenaan. So kita kena jawab lah ni. Kita dah wujudkan soalan di sini bahagian intro Okey, kebahagiaan. Ini saya rasa yang akan kita menjawab di sini, di mana kebahagiaan seorang anak itu akan mempengaruhi tingkah laku dia. Macam mana kita nak buat sebab memang seronok kita main dengan bahasa ni. Tapi kadang bagaimana kita nak membuktikan bahawa kejadian ataupun perbuatan buli ni boleh diatasi dengan membina keluarga bahagia. Okey, yang ni saya pakai tab terus. Ni dapat tab bahagian seorang anak akan kelihatan terasa sering ni. Kasih sayang diberikan itu akan membentuk kepribadiannya kepribadiannya ketika bersama rakan-rakan sebaya. Okey, kalau kat sini saya rasa faktanya sudah ada. Kita nak membuktikan bahawa keluarga bahagia mampu mengatasi kejadian buli di sekolah. Antaranya kita boleh tulis di sini kasih sayang yang diberikan yang sewajarnya, yang diberikan oleh ibu bapa berupaya membentuk kepribadian seseorang anak-anaknya terutama jika bersama rakan sebaya. Okey. Boleh di sini, saya nampak di sini masyarakat sekeliling. Sekeliling membentuk diri sendiri dewasa. Okey. Untuk kepribadian anak-anaknya, terutamanya ketika bersama rakan sebaya atau masyarakat sekeliling.
Saya rasa kat sini kita tak saya kasih sayang boleh kekal hingga dirinya dewasa. Okay. Itu yang kita dah menjawab. Keluarga bahagia adalah cara terbaik mengatasi kejadian buli yang seringkali berlaku pada masa kini, terutamanya membabitkan sekolah-sekolah rendah dan menengah di negara ini. Bagaimanakah keluarga bahagia mampu mengatasi kejadian buli berkenaan? Okay. Itu so antaranya kasih sayang yang sewajarnya yang diberikan oleh ibu bapa berupaya membentuk kepribadian. Itu yang kita nak, membentuk kepribadian anak-anaknya, terutamanya ketika bersama rakan-rakan sebaya atau masyarakat sekeliling. Ini yang kita dah menjawab kat sini. Kasih sayang diberikan itu juga akan mempengaruhi pembentukan dirinya hingga dirinya dewasa. Selain daripada itu, keluarga bahagia adalah tahap ilmu keibubapaan. Ilmu adalah pelita kehidupan yang memberi cahaya perjalanan seseorang untuk memudahkannya mengenal erti kehidupan. Ilmu yang ada pada ibu bapa dan diberikan kepada anak-anaknya adalah cahaya. Selain itu, tahap ilmu keibubapaan. Saya rasa kat sini saya dapat idea untuk perbaiki. Tahap ilmu kebapaan berupaya dia tulis sini memberi cahaya. Kita cuba tengok, boleh tidak ayat ni kita cantumkan. Berupaya memberi cahaya perjalanan. Okey, berupaya memberi cahaya. Saya rasa tak boleh perjalanan di sini. Biasa membadai pada cahaya. Memberi ilmu keibubapaan berupaya memberi memberi panduan ibu bapa menggunakan kaedah sesuai mendidik anak mereka. Ilmu keibubapaan yang berupaya ilmu keibubapaan yang boleh, adakah perlu, yang baik ilmu yang bermanfaat. Saya rasa kat sini berupaya memberi panduan ibu bapa menggunakan kaedah yang sesuai mendidik anak-anak mereka. Kaedah yang sesuai, kaedah sesuai atau yang sesuai. Kaedah sesuai, saya rasa kaedah yang sesuai mendidik anak-anak mereka. Anak-anak mereka hingga anak mereka untuk mengenal kehidupan. Kita dah kena asingkan tu. Right? Di sini. Saya dah separuh edit kat sini. Keluarga bahagia adalah cara terbaik mengatasi kejadian buli yang seringkali berlaku pada masa kini, terutamanya membabitkan sekolah-sekolah rendah dan menengah di negara ini. Bagaimanakah keluarga bahagia mampu mengatasi kejadian buli berkenaan? Kasih sayang yang sewajarnya yang diberikan oleh ibu bapa membentuk kepribadian anak-anaknya, terutamanya ketika bersama rakan-rakan sebaya atau masyarakat sekeliling. Kasih sayang yang diberikan itu juga akan mempengaruhi pembentukan dirinya hingga dirinya menjadi dewasa. Saya katakan tadi, kita boleh edit tahap ilmu keibubapaan yang bermanfaat berupaya memberi panduan. Ada perlukan perkataan juga di sini. Juga berupaya memberi panduan ibu bapa menggunakan kaedah yang sesuai mendidik anak-anak mereka untuk mengenal erti kehidupan. Bolehlah tu mainkan sikit bahasa. Saya rasa kat sini boleh
satu perkara lah kadang-kadang apa, bagi saya lah, kalau kita lihat di sini, ini satu fakta dengan huraian ni satu perenggan. Kat sini saya nampak di sini satu fakta pergi kepada dua perenggan ni. Jadi maksud di sini tahap keibubapaan, ilmu tu. Kat sini pun ilmu, tapi mungkin ilmu ni luas konsep kefahaman ilmu di sini mungkin kita boleh kena tengok semula. Ni yang tadi kan lain. Okay, kita cuba tengok adakah dia sama atau tidak. Tahap ilmu keibubapaan yang bermanfaat juga berupaya memberi panduan ibu bapa menggunakan kaedah yang sesuai mendidik anak-anak mereka untuk mengenal erti kehidupan. Ilmu yang ada pada ibu bapa dan diberikan kepada anak adalah cahaya. Seseorang anak itu bahagia dan dihormati ibu bapanya. Sudah dibahagiakan dengan kasih sayang dan ilmu yang bermanfaat. Seolah kat sini satu perenggan yang menggabungkan kepentingan kasih sayang dengan ilmu yang bermanfaat. So adakah perlu letak di sini? Okay, ilmu yang ada ibu bapa dan diberikan kepada anak-anak adalah cahaya. Untuk mengenal erti kehidupan. Okey. Baik, kehidupan dimengertikan sebaik kehidupan itu sebaik anak muda memahami erti kehidupan yang ingin yang diserap oleh ibu bapa dengan berlandaskan ilmu yang bermanfaat diserapkan oleh ibu bapa dengan kasih sayang yang sewajarnya. Okey. Juga berlandaskan ilmu yang bermanfaat, akhirnya ia dicurahkan. Akhirnya satu masa nanti ibu bapa nanti akan mendapat manfaat dari ini. Kat sini saya nampak ada penambahan idea daripada saya sendiri. Okey, tahap ilmu keibubapaan yang bermanfaat juga berupaya memberi panduan ibu bapa menggunakan kaedah yang sesuai mendidik anak-anak mereka untuk mengenal erti kehidupan. Okey, saya rasa kat sini seolah adakah perlu kita letak perenggan lain? Okey, sebaik anak-anak mula memahami erti kehidupan yang diserap oleh ibu bapa dengan kasih sayang yang sewajarnya, juga berlandaskan ilmu yang bermanfaat, akhirnya satu masa nanti ibu bapa sendiri akhirnya satu masa nanti okey, saya rasa tak perlu ibu bapa kat sini sebab kita sedia maklum satu perenggan tu kalau boleh jangan ada ayat berulang. Okey, berlandaskan ilmu yang bermanfaat, akhirnya suatu masa nanti mereka
ibu bapa. Ya, sebaik anak-anak mula memahami erti kehidupan yang diserap oleh ibu bapa dengan kasih sayang yang sewajarnya, juga berlandaskan ilmu yang bermanfaat, akhirnya suatu masa nanti pengorbanan itu akan dikecapi. Okey, apa dikecapi? Nampak di sini seolah ayatnya suatu masa nanti pengorbanan itu akan dikecapi dengan wujudnya keluarga bahagia. Nampak di sini. Itu yang saya katakan tadi. Kita kena keluarga bahagia, atasi kes buli. Nampak di situ. Sudah ada kesinambungan kesinambungan antara tajuk dengan artikel yang kita tulis. Macam mana kita nak mengkaitkan keluarga bahagia itu boleh mengatasi kes buli. Kalau ke sini kita sedia maklum, kamu boleh baca sendiri kat sini. Sebaik anak-anak mula memahami erti kehidupan yang diserap oleh ibu bapa dengan kasih sayang yang sewajarnya, juga berlandaskan ilmu yang bermanfaat, akhirnya suatu masa nanti pengorbanan itu akan dikecapi dengan wujudnya keluarga bahagia. Ini yang saya explainkan pada minggu yang lalu. Yang sebelum ni saya rasa kita boleh delete. Nampak? Ini combine, boleh buat macam ni. So, dua fakta ni kita combinekan jadi satu nak dikaitkan. Sebab yang penting sekali kita dah menjawab tajuk ni. Dan juga ada persoalan di sini. Bagaimanakah keluarga bahagia mampu mengatasi kejadian buli? So dah menjawab lah. Dah menjawab kat sini. So fakta-fakta yang lain ni bolehlah. Itu yang saya katakan sebelum ni, gunakan ayat penyambung. Selain itu, ibu bapa harus mengelak bersikap menyerahkan tanggungjawab. Ini yang saya rasa kita ada fakta lain di sini. Harus mengelak harus seolah ayat ni direct sebab saya masa saya buat itu mungkin dia yang penting saya utamakan idea. So lepas ni masa kita edit ni harus bertanggung macam mana kita nak nyatakan bahawa ibu bapa itu sendiri yang bertanggungjawab. Kat sini ibu bapa harus menyedari bahawa anak-anak mereka banyak menghabiskan masa di rumah. Banyak menghabiskan masa saya rasa tak boleh di rumah. Kat sini saya dari bahawa anak-anak mereka sini ada ayat yang sesuai saya nampak sini. Anak-anak saya rasa boleh menyedari bahawa yang ni saya ingat tak payah ni lah, saya delete dia ni. Selain itu, ibu bapa harus menyedari bahawa masa yang diperuntukkan ketika berada di sekolah adalah singkat berbanding masa seorang kanak-kanak berbanding masa anak berbanding ringkaskan. Itu je. Masa menentukan ketika di sekolah adalah singkat berbanding masa berada di rumah. Kita ringkaskan je. Susulan itu ibu bapa harus sewajarnya. Mungkin ayat yang saya gunakan sewajarnya
bersikap bertanggungjawab mendidik anak-anak mereka dengan sebaik mungkin kerana masa anak-anak mereka. Sesudah itu ibu bapa bersikap bertanggungjawab mendidik anak-anak mereka dengan sebaik mungkin ketika berada di rumah. Pun ni ada dua. Saya rasa boleh ringkaskan lagi Boleh ringkas. Okay, ayat penyambung atau tidak. Selain itu, ibu bapa harus menyedari bahawa masa yang dibutuhkan ketika berada di sekolah adalah singkat berbanding masa berada di rumah. Biasa ayat berulang berbanding berada di rumah. Tak perlu sewajarnya hanya ni sebab dia dah ada kat atas tu, berbanding berada di rumah. So, ibu bapa sewajarnya bersikap bertanggungjawab mendidik. Seharusnya atau sewajarnya? Sewajarnya. Ayat lebih sesuai kat sini sebab kita lebih menekankan ni. Sewajarnya. Okay, saya rasa macam tak mainkan sikit bahasa sebab kat sini. Warga kat sini. Pemuda di rumah bukannya di sekolah. Okay, itu sajalah. Saya rasa ni rujukan yang lama yang sebelum ni. So, saya nampak di sini kalau tengok saya, ini adalah satu bagaimana saya menulis Saya mencadangkan terutamanya kalau pelajar tu nak menggunakan kaedah penulisan tugasan macam ni. Dia ada banyak cara penulisan tugasan ni. Ada yang penulisan akademik, ada yang macam ni memberikan pandangan ni berdasarkan fakta yang ada. So, terserah bagi kamu lah nak menulis sebab setiap penulisan tugasan ni sebenarnya dia bergantung kepada pelajar tu. Gaya dia bergantung pada pelajar. So, yang ni gaya saya lah memberikan panduan kaedah bagi saya lah yang sangat senang yang boleh dicuba untuk dimanfaatkan. Okey, itu sajalah saya rasa perkongsian saya pada kali ini. Mudah-mudahan perkongsian yang ringkas ini memberikan manfaat dan pengertian yang lebih bermakna dan semangat yang baru kepada pelajar-pelajar terutamanya supaya dapat menjadi seorang pelajar yang cemerlang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.